Okay, hai, Assalamualaikum. Saya akan continue story semalam. Ingat tak? Saya ada share semalam mengenai pengalaman saya sendiri. Okay, pengalaman saya sendiri yang mana saya merasai perubahan-perubahan. Apa yang saya rasai bila saya memasang lampu garam oren mewangi di rumah. Okay, so hari ni saya nak share. Okay, saya nak share. Okay, saya nak share manfaat yang diterima ataupun manfaat yang dikongsikan oleh pengguna-pengguna, iaitu kawan-kawan saya, ahli keluarga yang telah menggunakan lampu garam oren mewangi ni. Okay, jadi bagi anda di luar sana yang tidak pernah mendengar kisah ni, saya akan sharekan kepada anda semua. Okay, yang mana pengalaman-pengalaman inilah yang membuatkan saya berminat untuk mengkaji, untuk mendalami ilmu mengenai lampu garam Bukit Himalaya ni. Okay? Kita akan mulakan sebentar lagi. Kita nak sentang santai je petang kan. So kita nak share manfaat ni kepada anda dekat luar sana yang tak pernah tahu apa lampu garam ni apa kan. Lampu garam nak pasang kat mana. Okay. So bagi anda yang tak pernah, saya nak sharekan pengalaman yang saya dapat. Okay. Yang mana kawan-kawan saya sendiri, pengguna-pengguna yang mencuba lampu garam oren mewangi ni. Okay. Apa yang mereka katakan kepada saya, ada yang masa diterima, parcel yang diterima waktu kita post ke rumah, kita post sampai ke rumah je, ada yang saya terima, dia kata pegang garam ni, pegang garam oren ni, pegang je, buka plastik, dia ada kan balut dengan plastik kan, dia buka je, dia rasa tangan dia panas. Panas, lepas tu dia asyik sendawa angin, macam tu. Lepas tu ada yang saya dengar dia kata macam meremang dekat tengkuk. Biasanya tengkuk belakang telinga, macam rasa macam benda macam menarik lah. Ada yang pening kepala. Masa mula-mula pasang tu, saya sendiri yang dah 2 tahun dengan lampu garam ni, bila kita keadaan kita dah biasa. Tapi orang yang tak pernah ditemukan dengan lampu garam ni, saya sendiri menghantar lampu garam kepada pemilik baru, kita rasa macam fikiran kita macam terawang-awang. Rasa macam nak kata ngantuk, tak ngantuk. Rasa macam melayang je fikiran ni, tak tahu ke mana. Macam tu. Nak kata tidur tu sedar, bercakap, tapi rasa macam dibawa ke mana, macam tu tau. Dan orang yang pasang lampu garam ni, ada yang dia kata mengantuk. Kalau siapa yang tak pernah mandi garam kan, badan kita tak tahu daripada kecil sampailah dewasa berapa banyak toksin lah, energi negatif dalam badan kita tak pernah di-flush keluar kan. Melainkan memang orang yang sentiasa meningkatkan ibadah-ibadah, zikir-zikir harian dan sebagainya. Okay. Bila dia pasang lampu garam ni, memang dia kata ngantuk dia, subhanallah. Lena, memang nyenyaknya tidur. Tapi one thing yang menariknya, senang nak bangun pagi. Terutama sekali terjaga lah, macam pukul 3-4 pagi dah boleh bangun. Tu rezeki lah, alhamdulillah, siapa yang dapat rasa feedback macam ni. Apa yang saya nak share lagi ni, ringkasan. Ada yang ada yang dia cakap dengan saya, anak dia dah tak takut. Dia dah dipasangkan lampu garam oren ni, anak dia dah tak adalah nak cakap nak pergi tandas ke malam-malam, tak adalah nak ajak mak teman, takut-takut tu dah tak ada dah. Alhamdulillah lah. Ada yang saya terima feedback, dia pasang daripada awal dia beli tu, dia pasang hari ketiga tu mentol tu dah terbakar. Mentol terbakar. Dah kena tukar. Okay, dia tukar mentol. Okey, daripada hari pertama dia pasang, hari ketiga je tukar mentol kan. Okay, minggu ketiga dia cakap dengan saya, macam air mengalir, macam air dekat sini kering kan. Kita pasang dekat mentol, plug apa semua dia akan kering. Tapi pengguna ni dia cakap dengan saya seperti air pipe mengalir keluar. Saya pun macam, air pipe macam mana ni? Saya pun tanyalah dengan senior saya kan, kenapa ada air? Saya sepanjang saya pasang, selama ni saya tak pernah nampak air keluar ke apa. Kalau biasa macam lekit-lekit tu biasalah garam kan. Kalau kita tak pasang ke apa, kita biar. Sebab tu dia ajar
Kalau kita tak gunakan lampu garam ni, kita keluarkan daripada tapak. Okey. Kita balut dengan plastik jernih supaya dia tak cair, dia tak meleleh, dia tak membasahi plug tu. Nanti rosaklah kalau you biarkan, you tak pasang. Lama-lama dia pun akan meliputi kawasan plug. Mungkin ada wire-wire yang tak elok lah kan digunakan lagi sebab peralatan elektrik. Sebab tu penggunaan kena betul. Kalau tak guna, keluarkan. Jangan biar dekat tapak tu, dia akan basah. Sebab lampu garam ni dia semua jadi tau. Dia ada 84 mineral. Jadi bila lampu garam tidak dipasang kan, dia akan cair. Tapi kalau kita panaskan dia dengan plug, dia akan kering. Kalau kita buka, kita tak pasang dia, dia akan cair. Itu dia berlawanan dengan suhu persekitaran. Okay. Apa lagi saya nak share lagi yang saya dapat, yang betul lah pertama kali saya pun tak pernah mengalami. Jadi kita belajar, kenapa keluar macam pipe, kenapa macam air, kenapa. Tapi bila dia cerita dengan saya, memang ustaz pernah cakap lah, tapak yang dia diami tu memang makhluk tu, MH tu, makhluk tu suka singgah. Nak kalau ada leka, dia datang bulan ke apa, dia terleka dan sebagainya, senang diganggu. So saya suggest kat dia lah, pasang sentiasa dekat mana yang dia pernah nampak kelibat dan sebagainya, dia pasang. So dah tak ada apa-apa dah okey. Sebab yang penting dia kena pasang selalu sebenarnya. Benda-benda macam ni kita pun kena kuat sebenarnya. Dia kuat, kita pun kena kuat. Jangan kita rasa macam tak nak lah, malas lah. Dia memang akan rasa macam tu. Biasa orang yang dah biasa garam ni pun, kalau dia dah kena benda-benda macam tu, kita pun jadi dia marah. Dia macam tak nak jumpa kan. Macam tu pula orang yang tak berapa betul-betul berjinak-jinak dengan garam, betul-betul nak ikhtiar rawat betul-betul diri dia kan. So apa yang saya nak cerita ni adalah pengalaman-pengalaman yang saya dapat daripada pengguna-pengguna yang saya tak alami tapi mereka alami. Okay, macam yang saya cakap tadi tu, yang pertama saya alami keluar macam air pipe, dia kata. Okay, so bila saya dah ada experience pengguna saya macam tu, saya dah ada bear in mind lah, kalau you tak pasang, make sure you pisahkan daripada tapak. Okay, kalau you sentiasa pasang, biasanya takkan ada berlaku kecairan. Okay, kalau berlaku juga keluar air daripada tapak tu walaupun you pasang plug, cuba pindahkan tempat. Tengok ada tak perubahan. Sebab lampu garam ni dia memang semua jadi tau. Dia 84 mineral yang macam saya cakap. Jadi dia memang akan ada tindak balas. Sama ada tindak balas menjadi dengan suhu persekitaran, ataupun tindak balas dia dengan entiti ada di persekitaran. Itu yang saya nak faham lah. Saya dah faham, saya dah kongsikan dengan pengguna tersebut. Dan bila diikut apa yang kita ajar, tak ada lagi berlaku air macam pipe ke apa. Saya pun tak pernah dengar air pipe apa macam ni, tak pernah kan. Memang tak pernah melalui. Okay, ada pengguna kedua, saya dah ada pengalaman pertama, jadi saya tak begitu terkejut. Dia cakap dengan saya, terkejut, kenapa keluar air macam pipe? Saya cakap, kenapa keluar air macam pipe? Saya hantar dekat dia dah 2 bulan tau. Kalau dia terkejut tu daripada hari pertama, kedua dah terkejut. Tapi pengguna ni, dia cakap dengan saya macam air pipe tak henti-henti daripada pagi sampai tengah hari. Saya cakap, macam mana melimpahnya air ni kalau macam air pipe? Macam mana, saya tak boleh nak fikir ya. Kalau yang pertama tu saya boleh faham sebab ustaz pernah cakap rumah dia memang MH tu suka singgah. Okay. Yang kedua ni kes dia, rumah yang dia diami tu rumah sewa, memang empunya rumah tu memang ada yang penjaga. Jadi saya cakap, dia memang macam tu, tak apalah, akak pasang je lah, nak buat macam mana kan, rumah orang kan. Kita etes supaya jangan ganggu je lah. Saya pun hanya perantara. Okay, pindahkan. Saya dah ada pengalaman yang pertama. Okay, pindahkan. Mungkin dia bertindak balas dengan persekitaran dan juga entiti yang ada di rumah. Okay, jadi dia pun, saya tanya juga, pernah tak on plug? Saya on pada waktu malam je. So, saya cakap dengan dia, kalau ada di rumah, biar pasang sentiasa. Kecuali kalau macam akak ada nak keluar rumah, kan bimbang, kena panahan peti ke apa ke, tutuplah plug. Tapi kalau ada kat rumah, alhamdulillah bagus, kita pasang supaya kita dapat ion yang negatif tu untuk keceriaan diri kita, aura-aura positif yang terhasil daripada lampu orang yang dipasang. Udara pun bersih kan. Saya cakap macam tu lah. Okay, jadi bila pengalaman pengguna ni kita dapat, bila kita dapat, kita akan lebih rasa yakin dan kita rasa lebih tertarik tau untuk nak belajar. Ya Allah, selama ni saya tak tahu. Sebab saya hanya pasang sebagai lampu biasan. Saya hanya pasang sebagai lampu tidur sebelum ni. Dan bila saya kaji dengan diri saya, okey,
Selain daripada lampu perhiasan, banyak manfaat-manfaat lain untuk membentengi diri daripada makhluk halus, okay? Elakkan gangguan-gangguan, elakkan perkara-perkara negatif yang kita tak nak, jangan kacau dan sebagainya. Tapi bila orang lain yang menggunakan, kita dapat pengalaman yang berbeza, kan? Jadi, bila berlaku perkara macam tu, saya rasa macam, ya Allah, besarnya nikmat yang kau beri. Sedangkan kita tak tahu. Kalau kita tak belajar, kita tak kaji, kita tak tahulah. Yang saya tahu, upgrade diri saya selepas 2 tahun saya pakai lampu garam ni. Okey, saya gunakan lampu garam ni untuk saya rawat period pain, senggugut yang amat kuat. Jadi elakkan daripada painkiller, saya beralih kepada ni saya panaskan som-som tu, saya buat bertungku. Itu pengalaman saya dan saya share kepada orang. Dan kalau orang tu dia yakin, dia sebab ni batu je pun, batu garam kan. Dengan izin Allah kita kalau tahu bismillah 5 ayat kursi, 3 kul, apa-apa surah kita baca dengan izin Allah dapat sembuh. Kan itu satu bonus kan. So kita share kepada orang. Kalau ada pengguna yang dia cubalah. Ada yang macam saya cakap lah, saya ni selalu kita belajar, kita tengok-tengok Ustaz Syarhan punya rawatan perubatan Islam ya, kita belajar, kita cuba juga jumpa ustazah ke apa semua. Tapi nak dijadikan rezeki lah saya nak jumpa dengan orang lain yang datang dulu dekat surau. Okay, apa nak jadikan cerita, hamba Allah ni dia tertarik sangat nak tengok lampu garam ni. So dia tengoklah, dia pegang. Saya cakap dengan dia sebab dia macam lekit. Bila kita tak pasang plug, macam saya cakap, bila kita tak pasang plug, dia akan ada cairan garam tu. Okay, jadi apa nak jadikan hamba Allah ni, saya cakap dengan dia, cubalah selawat, letak belakang telinga, dekat tengkuk. Dia pun buat sebab dia pun memang tahu, sebab dia pernah dirawat oleh perubatan Islam lah, perawat-perawat lah. Tak lama, berapa minit macam tu, saya ingatkan dia nak teruskan solat zuhur sebab dia dah ada wuduk kan. Kak, kenapa pening? Saya cakap, kenapa? Apa yang pening kan? Tiba-tiba dia macam peningnya. Lepas tu dia dah terus macam, rupanya waktu yang antara zuhur dengan sebelum nak masuk waktu zuhur tu, tengah hari 12 lebih hingga ke 1 tu, dia memang sering diganggu. Jadi nak dijadikan cerita saya lah yang dia rezekikan untuk mengalami pengalaman dia. Okay, macam mana nak buat ni? Biasa kita yang dirukiah, tapi kita merukiah orang. Bayangkan, ya Allah. Dan pertama kali garam ni saya pasang dah 2 tahun kan dengan saya. Pertama kali saya tengok tindak balas macam tu dengan izin Allah. Saya cakap selama ni hanya tahu lampu garam ni sekian-sekian untuk pasang, untuk tidur, untuk hiasan. Tapi dengan orang lain yang luar daripada kita, diri kita ni, dia ada tindak balas macam tu. Ya Allah, saya cakap macam mana nak buat ni? Takkan nak biarkan dia macam tu pula kan? Kita baca apa surah yang kita tahu, kita cuba rawat dengan izin Allah sebab niat kita supaya dia sembuh, supaya tidak berlaku apa-apa. Sebab kita dah terbiasa kan, mistik-mistik tengok TV lah, drama lah. Kalau dia luar daripada diri dia, dengan kawalan MH macam tu, dia boleh bertindak luar biasa kan. Kita ni dengan yang tak ada perawat-perawat khusus bertauliah ni, kita cuba kan. Apa surah yang kita tahu, tolong. Lepas tu saya cakap, ini saya tak pasang plug, saya cuma bagi pegang macam ni je, dah macam tu. Saya cakap tak berjadi, saya ambil plug, tapak, saya pasang, hidupkan lampu ni. Dengan izin Allah, saya cakap janganlah berlaku perkara di luar dugaan yang saya tak mampu. Saya cakap kan, sebab saya hanya niat untuk memperkenalkan dan dia tertarik. Dengan izin Allah ditunjukkan. Okay. Apa yang saya lakukan, saya pasang plug, biarkan sekejap. Saya ambil minyak angin, saya ambil garam yang saya ada ni. Garam ni memang saya ada bawa lah. Saya standby. Kalau ada apa-apa ni, saya ambil sikit, saya nak bagi kat dia lah. Saya datang balik dekat tempat tu, saya tengok dia dah ambil wuduk dah. Alhamdulillah. Okay, so saya cakap, ya Allah, aku tak tahu selama ni. Dan dengan izin Allah tu, saya mengkaji. Sebab saya rasa kat luar sana mesti ramai orang yang memerlukan. So inilah pengalaman-pengalaman yang saya dapat daripada pengguna-pengguna selain daripada diri saya sendiri yang menggunakan lampu garam ni. So bila kita share dengan pengguna-pengguna di luar, okay, saya harap dapat membantu yang ada masalah semput, sesama, asma, restung setiap masa. Kan, kita galakkan pasang sebab dia membersihkan udara. Dan bagi saya, kalau anda dah memiliki lampu garam oren ni, manfaatkanlah sepenuhnya. Kerana khasiat dia sangat-sangat banyak. Rugilah kalau dah beli tapi tak pasang, biarkan berhabuk. Okay, untuk makluman anda, lampu garam ni boleh dibasuh. Macam saya basuh walaupun saya tak tahu sebelum ni boleh basuh ke, biar capuk macam tu kan, boleh basuh. Dan bila anda basuh, lap kering-kering. Tapi saya belajar lagi, ada yang kata tak perlu basuh sebab nanti khasiat dia terjejas.
Ada yang kata memadai jika anda lapkan dengan rawat dia, bersihkan kalau ada habuk dan sebagainya dengan minyak kelapa asli. Itu perkongsian daripada stokis Gamat dia sharekan tip-tip penjaga sebab dia ada spa. Kita ni home spa je lah, kita spa kan diri kita. Lagi-lagi PKP, you tak boleh nak keluar kan, dalam keadaan sekarang ni serabut, orang risau, orang cemas apa nak jadi lepas lockdown macam mana. So dengan ini diharapkan dapat membantulah, memberi kesan terapi psikologi, kurangkan tekanan, kurangkan rasa down, kurangkan rasa cemas, kurangkan masalah-masalah gangguan, tekanan perasaan. Sebab kita ni manusia, it's okay not to be okay, but how you control yourself. Macam saya belajar lah kan, macam mana kita nak communicate dengan diri kita, macam mana kita nak marketing dengan Allah, dan macam mana kita nak hargai apa yang ada depan mata kita. So bagi anda yang dah memiliki lampu garam ni, saya sharekan apa yang you all boleh dapat manfaat daripada lampu garam ni. Okay, itu sahaja daripada saya. Kita akan berjumpa lagi pada sesi yang seterusnya untuk pengalaman saya sini menggunakan lampu garam urin ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan kontak nombor anda ataupun hubungi saya di talian 018 79 19 861. Saya sedia membantu anda. Jiwai Amramu. Okay, salam bahagia.